Salam saudara semua. Hari ini saya ingin membentangkan RPP, iaitu Refleksi Pertengahan Praktikal Fasa 1 saya. Sebelum saya memulakan pembentangan RPP saya ingin memohon keinginan untuk membuat sedikit pengenalan sendiri. Nama saya Chia Musim dan sekolah praktikal saya ialah SJKC Chonghua Likas. Saya di sekolah tersebut telah mengajar dua mata pelajaran subjek, iaitu mata pelajaran sejarah dan mata pelajaran bahasa Cina. Pensyarah pengajar saya ialah Dr. Zakat binti Nordin dan Puan Wong Sherul. Dan ini merupakan isi kanonan RPP saya, iaitu RPP Refleksi Pertengahan Praktikal Fasa 1 saya. Yang pertama adalah kemahiran dan pengetahuan sedia ada di IPQ yang diaplikasikan. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperoleh di sekolah tersebut. Dan yang ketiga, inovasi yang dihasilkan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Maka, semua ini akan saya membentangkan dalam RPP hari ini. Sekarang saya akan membentang tentang pengenalan maklumat murid yang telah saya ajar di SJKC Chonghua Likas. Okey, terdapat 4 kelas yang telah saya ajar di SJKC Chonghua Likas. Yang pertama ada 5A. Bagi kelas 5A, saya telah mengajar 2 mata pelajaran subjek, iaitu sejarah dan bahasa Cina. Dan tempoh mengajar saya terhadap dalam 5A adalah 2 jam seminggu. Dan bilangan murid yang terdapat adalah 30 orang murid. Dan yang kedua, kelas yang kedua adalah 5B. Mata pelajaran yang saya ajar bagi 5B adalah sejarah dan tempoh mengajar terhadap kelas 5B adalah 1 jam seminggu. Lepas tu, yang ketiga adalah 5C. Itu saya juga mengajarkan 5C mata pelajaran sejarah dan tempoh mengajar juga 1 jam seminggu. Dan yang terakhir iaitu kelas yang keempat yang saya ajar adalah 5E. Saya juga mengajar 5E sejarah. Dan tempoh jam yang saya mengajar 5E juga adalah sejam seminggu. Sekarang saya akan kongsikan kemahiran sedia ada di IPG yang telah diaplikasi. Yang pertama sekali adalah kemahiran penggunaan bahan sumber. Kemahiran ini dapat membantu saya dalam merancang RPH bagi setiap kelas yang telah saya mengajar. Kerana saya telah mengajar mata pelajaran subjek, mata pelajaran sejarah, dan ini banyak berkaitan rapat dengan penggunaan bahan sumber seperti misalnya saya mengajar jatah negara. Saya telah memberikan murid untuk melihat IC sebab dalam IC tersebut ada jatah negara di IC kita semua orang. So saya telah memberikan murid untuk menampak sampel contoh jatah negara mana tempat dapat dicarikan. So saya telah memberikan murid untuk melihatkan IC saya dan memberitahukan bahawa kepada mereka jatah negara terdapat di kad pengenalan kita semua. Selain daripada itu, saya juga menggunakan bendera jarum gemilang sebagai bahan sumber mengajar. Seperti yang misalnya saya telah mengajar etika menaikkan bendera jarum gemilang. Di sini saya akan menggunakan bendera tersebut untuk mendemonstrasi kepada murid macam mana etika yang betul untuk menaikkan bendera tersebut. Dan macam mana bendera jarum gemilang seharusnya diambil ataupun diangkat ataupun ditampakkan supaya mereka dapat tahu macam mana caranya, etikanya, supaya dapat menghormati bendera kebangsaan kita dan menghormati bendera kebangsaan negara kita. Selain daripada kemahiran penggunaan bahan sumber, kemahiran set industri juga saya aplikasikan. Yang pertama seperti saya banyak berkaitan dengan tajuk pembelajaran bagi menarikkan perhatian murid, seperti mencari serta menayangkan video yang diakses daripada YouTube kepada murid-murid untuk menonton pada dalam set industri. Sebagai contoh, semasa saya mengajarkan mata pelajaran bahasa Cina, saya banyak mencari video yang berkaitan dengan tajuk yang diajar, seperti tajuk berkaitan dengan seni bina rumah gadang. Di sini saya telah menayangkan video seni bina rumah gadang yang diakses daripada YouTube kepada murid-murid. Selain itu, saya juga menayangkan vlog pendek yang berkaitan dengan Joker Street Melaka kepada murid-murid yang juga merupakan sebagai salah satu tajuk mata pelajaran kepada bahasa Cina.
Bagi mata pelajaran sejarah pula, saya juga menayangkan video sejarah bendera kebangsaan negara kita kepada murid-murid supaya kronologi sejarah penciptaan bendera kebangsaan dapat diketahui dengan lebih teliti. Bagi kemahiran pengukuhan, saya telah merancang dan sedang melaksanakan iaitu hadiah lagi gift. Hadiah lagi gift ini memerlukan murid untuk mengumpul sebanyak 20 chop daripada guru dan cara mengumpul chop tersebut adalah melalui sesi soal jawab maupun pelibatan murid semasa di kelas ataupun kerja sekolah yang dihantar adalah sentiasa kemas dan betul. Dan selain daripada itu, sijil pujian sticky note juga akan saya berikan. Contohnya, saya akan memberikan satu sticky note yang comel yang mengandungi kata-kata pujian kepada murid-murid yang berjaya menghantar kerja rumah mereka yang tepat pada masa dan sentiasa kemas, betul dan tidak mempunyai banyak kesalahan. Saya juga akan memberikan galakan dan tepukan kepada murid-murid yang melibatkan diri secara aktif semasa aktiviti PDP maupun menyiapkan kerja sekolah dengan bagus dan kemas. Dalam konteks ini, saya akan menyebutkan nama murid tersebut dan menyuruhkan semua murid di dalam kelas untuk memberikan tepukan kepada murid tersebut dan ini secara tidak langsung tentu dapat menjadikan murid tersebut sebagai teladan di dalam kelas pada murid-murid yang lain dan tentu juga akan memotivasikan murid-murid lain untuk belajar bersungguh-sungguh. Bagi pengetahuan sedia ada di MP3 yang di aplikasi adalah seperti teori behaviorisme. Dengan teori ini, peneguhan positif telah saya memberikan kepada murid-murid seperti tepukan, tabung pujian dan ganjaran seperti sticky note yang mengandungi kata-kata pujian maupun alat tulis ataupun hadiah lagi gift. Bagi teori hoki pula, murid telah melaksanakan aktiviti hands-on. Contohnya, saya telah memberikan murid-murid untuk melengkapkan jada negara yang berpisah untuk mereka macam membuat puzzle untuk melengkapkan jada negara yang sempurna yang sebaiknya di satu kad manila. Teori yang ketiga adalah teori Albert Bandura. Dengan ini, guru adalah sebagai pemodelan dan guru akan menjadikan model kepada murid-murid. Contohnya seperti cara guru bertutur maupun membaca. Seperti semasa saya mengajar bahasa Cina, saya telah meminta murid untuk belajar cara saya bertutur ataupun membaca teks pemahaman bahasa Cina supaya mereka dapat membaca teks tersebut dengan fasil dan betul sebutan perkataan tersebut. Yang keempat adalah model asertif Cantor. Dengan model ini, saya telah menggunakan model ini untuk menerangkan kehendak dan peraturan kepada murid-murid. Contohnya, sebelum saya memulakan sesuatu aktiviti berkumpulan, saya akan menerangkan kehendak dan peraturan kepada murid-murid bahawa apa yang hendak dibuat, apa peraturan yang hendak dilakukan semasa aktiviti dilaksanakan, supaya dapat menekankan kepentingan disiplin maupun pengawalan bilik belajar semasa aktiviti kumpulan dilaksanakan di dalam kelas. Seterusnya adalah pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperoleh semasa saya mengajar di sekolah. Yang pertama, mereka bentuk soalan latihan berikut tahap kemampuan murid. Contohnya, saya telah mereka berbagai bentuk soalan sejarah maupun bahasa Cina mengikutkan tahap kefahaman murid sebab di dalam sekolah tersebut banyak murid tidak memahami bahasa Cina. Dalam konteks ini, saya telah merekakan bentuk soalan yang lebih mudah apapun sederhana kepada murid-murid supaya mereka dapat memahami apa yang ingin saya sampaikan di dalam soalan tersebut. Yang kedua, saya juga telah banyak mengetahui berbagai kaedah untuk mengawal kelas. Contohnya, saya telah meminta nasihat daripada guru pemimpin untuk mengetahui berbagai kaedah beliau semasa mengawal kelas. Dan dalam nasihat beliau, saya didapati bahawa murid-murid agak menakut tidak dapat pergi untuk kelas jasmani. Contohnya, kebanyakan pada minggu pertama lah, kebanyakan murid saya tidak menghantar kerja sekolah. Oleh itu, saya telah meminta nasihat daripada guru pembimbing saya. Beliau mengatakan bahawa jika murid yang tidak menyiapkan kerja sekolah tidak akan pergi ke PJ semasa kelas PJ. Dengan cara ini, memang banyak murid telah menghantarkan kerja sekolah mereka pada tepat masa pada minggu yang seterusnya. Yang ketiga, mengkaji penggunaan papan interaktif.
Papan interaktif ini banyak membantu saya untuk merancang aktiviti PDP yang lebih berkesan dan dapat menarik minat murid-murid semasa di dalam kelas. Yang keempat, mengetahui sistem PBD iaitu pendaksiran bilik darjah dengan menilaikan murid-murid dengan kerja latihan yang disampaikan ataupun disiapkan oleh murid-murid ataupun mengikutkan penilaian di kelas semasa kelas tentang terhadap pelibatan murid-murid semasa di dalam kelas untuk mengisi pentadbiran bilik darjah ini. Saya juga dapat mengajar subjek yang bukan major maupun elective iaitu sejarah ataupun bahasa Cina semasa pihak sekolah memberikan peluang kepada saya untuk menggantikan waktu guru sekolah yang tidak hadir. Dalam konteks ini, saya dapat mengetahui berbagai kaedah pengajaran sedikit banyak tentang mata pelajaran yang lain seperti BJ, muzik dan juga matematik. Seterusnya, bagi inovasi yang dihasilkan, saya telah hasil 3 inovasi dalam sekolah tersebut. Yang pertama sekali adalah inovasi ini. Objektif inovasi yang telah saya hasil kepada ini adalah menguji kekosongan ilmu pengetahuan murid terhadap makna lambang jawatan negara. Penggunaannya ialah murid dikehendaki melengkapkan lambang-lambang yang berseberak pada jawatan negara seperti yang dikemukakan dalam lampiran gambar tersebut, iaitu saya akan berseberakkan itu jawatan negara yang asal. Lepas itu, dengan ini murid dikehendaki untuk memotongnya dan melekatkan lambang-lambang yang terdapat dalam kad manila yang diberikan oleh guru serta menuliskan makna lambang-lambang tersebut di atas kad manila tersebut. Dalam konteks ini, murid-murid secara langsung dapat diuji oleh guru tentang penguasaan ilmu yang dipelajari dan semangat kerjasama antara rakan dapat dinilai melalui aktiviti tersebut. Seterusnya, inovasi yang dihasilkan adalah bagi mata pelajaran bahasa Cina. Tajuk inovasi ini adalah pentambahan pemahaman perkataan yang terdapat dalam teks kerana yang diajar oleh guru. Inovasi ini dihasilkan untuk menguji kefahaman murid terhadap teks yang diajar oleh guru. Penggunaannya adalah murid dihendaki melengkapkan pertaminda yang telah dipaparkan dalam slide PowerPoint dan murid dihendaki memotongkan kertas seperti yang telah dilampirkan dalam sini yang berwarna-warni itu yang diberikan kepada setiap kumpulan, dan mereka perlu melekatkan ke dalam kertas warna dan melengkapkan keseluruhan pertaminda tersebut sebelum hantar kepada guru. Dalam konteks ini, murid-murid secara tidak langsung dapat diuji oleh guru tentang penguasaan ilmu yang dipelajari, iaitu pemahaman terhadap perkataan yang muncul dalam teks, dan semangat kerjasama juga akan dapat dinilai melalui aktiviti tersebut. Dan di sini juga terdapat hasil yang disiapkan oleh murid. Dan inovasi yang terakhir adalah inovasi yang dihasilkan kepada kedua-dua mata pelajaran, iaitu sejarah dan bahasa Cina. Tajuk inovasi ini adalah Lucky Bag dan pengumpulan markah kad. Dengan inovasi ini dihasilkan untuk memotivasikan murid untuk melibatkan diri secara aktif semasa aktiviti PDP dilaksanakan. Penggunaannya adalah murid akan diberikan hadiah dengan caputan nombor seperti yang dipaparkan dalam gambar tersebut sendiri supaya tidak pemindahan hadiah dan adil kepada semua murid yang mendapatkan peluang untuk menerima hadiah. Selain daripada itu, hanya murid yang berjaya mengumpul sebanyak 20 chop di pengumpulan markah kad kecil itu yang disediakan oleh guru akan mendapatkan hadiah tersebut. Dengan ini, secara tidak langsung telah memotivasikan murid-murid sentiasa melibatkan diri sejak semasa aktiviti pilih dilaksanakan. Contohnya, mereka akan menjawab soalan yang ditanya oleh guru secara sukarela tanpa dipanggilkan nama oleh guru. Yang terakhir akan saya kongsikan dalam APP saya adalah komentar reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah tersebut. Yang pertama sekali, pihak sekolah tersebut yang sangat mesra dan banyak membantu saya. Yang kedua, penggunaan papan interaktif maupun video memang dapat menarikkan perhatian minat murid semasa dalam seinasi maupun semasa dalam aktiviti PDP yang dilaksanakan. Yang ketiga, memang dapat membina komunikasi dua hala dengan murid. Ini sangat penting semasa aktiviti PDP dilaksanakan. Yang keempat adalah bagi mencapaikan perancangan PDP yang berkesan, memang kita perlu menghasilkan pelbagai BBM yang menarik serta melaksanakan aktiviti kumpulan yang selaras dengan permintaan pendidikan abad ke-21 hari ini. Dan yang kelima adalah tingkah laku murid kadang-kadang adalah suka dikawalkan semasa di sekolah maupun tidak memberikan respon semasa saya mengajar bahasa Cina dan tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan.
Dan dengan ini, saya juga sentiasa memintakan tunjuk ajar maupun bimbingan dengan guru pembimbing untuk membincangkan tentang masalah tersebut untuk mencari penyelesaiannya. Saya juga sentiasa meminta nasihat apapun tunjuk ajar daripada guru pembimbing saya untuk memahami latar belakang murid-murid maupun tahap kemampuan murid-murid supaya saya merancangkan PDP yang lebih sesuai dengan tahap kemampuan ataupun tahap kefahaman murid-murid. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.